الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه ومأواهم النار وبئس المثوى الظالمين وبئس المشوى الظالمين يا أيها الذين آمنوا لبيك وسعديك. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati, tunduk dan minta tolong kepada orang-orang yang mengingkari keesaan Allah Ta'ala. Ini golongan kafir musyrik, maknanya orang yang menyengutukan Tuhan dan tidak mengiktikadkan Tuhan itu tunggal, bahkan mengadakan pensyirikan dalam ketuhanan, menyangka bahawa ada selain Allah itu mempunyai sifat ketuhanan. Kalau sekiranya kamu tunduk, kamu mengikut dan pula mengharap pertolongan, sokongan, pertolongan daripada dia dengan keras kepala dan berpaling dari kitab-kitab, tidak mau berpandu kepada ajaran Allah dan kepada rasul-rasulnya dengan sombong, jawab dia, yaruddukum, nasaya mereka, yakni golongan-golongan kafir ni, mengembalikan kamu secara total, secara menyeluruh, setelah kamu mendapat petunjuk kepada keimanan. Bermakna keimanan perlu dijaga, dia boleh menjadi kuat dan dia boleh sebalik. Kaedah kita al-iman yazid wa yanqus, itu dalam kaedah ahli-sunnah wal jamaah. Al-iman yazid, dia boleh bertambah, wa yanqus, dan dia boleh berkurang. Bertambah bila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi kurang apabila berlakunya maksiat, dan dia boleh menjadi padam terus apabila maksiat yang dilakukan merupakan maksiat peringkat kemuncak, iaitulah penyungutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas di setiap zaman sampailah kepada zaman akhir, mana manusia apabila dia mengharapkan pertolongan, sokongan daripada golongan-golongan yang kafir, akhirnya mereka dipermainkan, ya, sehingga nama Tuhan mereka dipermain pun mereka tak boleh buat apa, ya. Nama Tuhan mereka, apa saja unsur berkaitan Islam, sehingga tulisan Jawi pun mereka berbunyi sekarang, ya. Apa kata pemimpin, tak ada apa. Dalam soal ni tak boleh diharapkan pemimpin yang ada sekarang. Pemimpin yang ada sekarang dia takkan selesaikan benda ni, sebab mereka ni merupakan golongan-golongan yang bersekongkol dengan golongan kufar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaruddukum, nasaya mereka akan mengembalikanmu secara total, mendapat petunjuk pada keimanan tadi. Dia akan balik. Akhirnya orang Islam yang mengaku pada asalnya Islam akan menjadi lemah keimanan, akan menjadi hanyut, dan akhirnya boleh menyebabkan mereka tercabut keimanan, wala'ayazubillah. Ala aqabikum, ya, ke belakang dan dahulu pernah, maknanya kamu alami, yakni apa? Kekufuran dan kejahatan sebelum hati kalian menerima keimanan, ya. Kemudian dapat iman, dia boleh pusing balik. Betul, peristiwa berpusing ni banyak dalam Quran cerita, kan? Ya, kalau tengok Bal'am bin Ba'ura bersisa siapa dia, kan? Bal'am, tokoh ulama, orang alim, akhir mati kufur. Jangan pelik kata, dia ni ulama, dia ni orang kuat ibadat, boleh berpusing. Benda tu dah siap, Quran dah cerita habis, ya. Quran dah ceritakan habis, bukan sekadar macam kita dan yang hebat-hebat yang boleh terbang ke langit pun habis terbalik. Itu menyandarkan bahawasanya menjadi kewajipan kita sentiasa memantau, memerhatikan perkembangan iman itu sendiri, supaya dia bertambah, ya, dan dia semakin kukuh dan kuat, tidak dia menjadi malap dan bergoncang yang mungkin akan jadi tercabut daripada dada umat Islam itu sendiri. Dan jikalau kalian berbalik,
Ya, dah dapat petunjuk, tiba-tiba dipengaruhi oleh golongan kafir ni terbalik. Ya, fatangqalibu khasirin, maka jadilah kalian orang-orang yang rugi. Dia terbalik pada agama Allah, maka rugi di akhirat, dia kekal dalam neraka wal'iyazillah. Dengan kerugian yang amat besar, maka jangan pernah membuat kesepakatan dan setia kepada mereka. Jangan kita buat sepakat dengan golongan-golongan kufar. Apabila ke masalah akidah, dia tak ada toleransi. Masalah lain kita boleh toleransi, masalah akidah tak. Tapi bila akidah sudah menjadi lemah, apa yang berlaku itulah macam jadi diperbodohkan oleh golongan-golongan kafir. Mereka akan uji satu peringkat. Kalau nama Allah pun mereka, nama yang besar kali tuan, pencipta alam, mereka permainkan. Dia tengok umat Islam pun tak boleh nak buat apa. Terpusing-pusing lala, dia berkelahi sama Islam ni. Ada orang Islam yang nak mempertahankan ikhlas, ada pula yang jadi orang panggil kalau bahasa baru kita barwa dia. Jadi barwa, jangan besok jadi uhara, jadi patutnya orang ini hari ini terbalik. Orang buat salah, ada orang report, yang report dia kena, yang salah tak kena. Ya, dia terbalik akhir zaman. Yang salah terang-terang, dia yang mencetuskan perkara, tak ada kena pun, tak ada berikan tindakan sebenar. Yang tukar report ni nak minta pembelaan, dia pula yang terkena. Inilah kedudukan akhir zaman. Dan sebab apa? Ini golongan-golongan yang memegang teraju pemerintahan ni ialah orang yang terpengaruh dengan nafsu dan tidak memberi tumpuan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenarnya. Punca apa? Nafsu. Al-Quran dah sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu tidak lihatkah wahai Muhammad SAW, orang yang mengambil nafsu sebagai Tuhan mereka. Itulah jadi kesan buruk. Qala Allah Ta'ala balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bal, tetapi mana cukuplah Allah yang mengatur urusanmu, menjadi maula pelindung. Orang beriman dia tak berharap perlindungan pada makhluk, sebab dia tahu makhluk tak ada apa pada hakikat. Ya, kita kenal Tuhan, maka sebab itulah gantungan hati hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Sandaran dia hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Sebab yang lain tak ada apa hakikat hidupnya. Wujud dia adalah wujud yang majaz, wujud dia ada wujud yang muqayyad. Kita bersandung kepada wujud yang hakiki, ialah Allah Ta'ala. Wujud yang mutlak ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tunggal. Maulakum maknanya pelindung kamu dan melindungi urusanmu dan menolongmu supaya menang atas mereka saat kamu terdesak. Ya, bila pertolongan sampai, kalau kita tengok sirah, biasanya bila umat Islam istiqamah dan bila diuji sampai tersandar, terdesak orang ketika itu pertolongan sampai. Nabi Musa alaihissalam bila sampai pertolongan, bila depan di laut, tak boleh jalan lagi depan laut, pusing belakang tengok kuda, debu pukulan kuda Fir'aun tu menjulang ke langit. Mana tak boleh nak pusing belakang kita. Depan pula tak boleh, laut, bau Tuhan beri pertolongan. Idrib biasa, ambil tongkat kamu tu pukul, pam, terbelah laut. Itu maknanya. Dan bila pertolongan sampai, pertolongan tu kadang-kadang tak masuk akal manusia boleh menjangkau. Sebatang tongkat nak ketuk, nak belah lautan besar, tapi ikut arahan Tuhan. Dia kata ketuk je lah. Ya sangat, ketuk terbelah habis laut. Itu maksudnya pertolongan Nabi Ismail alaihi salam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tengok macam mana sembelih bila pisau dari teknik kan. Baru tukar-tukarkan kibas, pum. Tuan tak tukar awal lagi. Dah tak ada jalan ni, nampak, pum, sembelih baru tukar. Dan begitulah kalau kita tengok dalam sirah, bila Allah Ta'ala uji dan umat Islam tahan sampai peringkat over limit, pum, baru dibagi kemenangan, pum. Dan dibagi kemenangan yang akal manusia pun tak nak fikir. Menunjukkan kuasa besar dia boleh buat fa'alu lima yurid, dia boleh buat apa dia nak buat. Dengan syarat apa tadi? Tuan nak tengok sebenarnya bila dia uji umat Islam tertahan atau tidak. Perang Badar kita tengok macam mana, angkanya tak nampak boleh menang. 313
dengan tidak ada kelengkapan senjata. Satu kuda kadang naik, satu unta naik 3 orang, ya, pelepah tamar. Kalau nak kira logik akal macam mana, pada pandangan adat macam mana nak menang? Saat itu dia tahan betul-betul. Ketika Tuhan hantarkan junudun lam tarawnaha, tentera yang tak dapat dilihat. Tamat peperangan, tanya orang kafir, nampak penuh tentera ramai. Tanya pula orang Islam, tak nampak orang kafir lebih kurang dalam 50-60-70 orang. Itu semua kerja Allah Ta'ala. Ya, berbagai-bagai perkara dia boleh lakukan dengan syarat umat Islam tu kena apa? Ya, kena taat, betul-betul setia dan sabar. InsyaAllah sampai. Itu syarat, bukan kita mensyaratkan Tuhan tu tak. Maknanya Tuhan memberi tu pada ghalibnya diuji kita sampai peringkat over limit. Allah tu baru sampailah pertolongan-pertolongan yang akal manusia tak ada nak fikir. Kedahsyatan pertolongan Allah Ta'ala akan sampai. In tansurullah yansurkum. Sekali kamu membawa agama Allah, tolong agama Allah, Tuhan akan bantu kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Tuhan akan menetapkan kaki-kaki kamu. Maknanya pertolongan besar akan sampai. Allah. Tetapi cukuplah Allah Ta'ala mengatur urusanmu, menjadi maulakum, mana pelindungmu yang melindungi urusan-urusanmu dan menolongmu supaya menang atas mereka saat kamu terdesak. Ya. Dan dia kata wa huwa khairun nasirin, dan ketahuilah, ini adalah satu perkara makrifat yang sebenarnya kita kena faham. Makrifat sebenar-benar maknanya, wahai orang-orang yang terdesak, ya, di berbagai pertempuran, wa huwa khairun nasirin, dialah adalah sebaik-baik penolong. Sirah telah memaparkan dengan terang kepada kita, ya, betapa umat yang terdahulu di kalangan nabi-nabi, terutama nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perancangan mereka untuk menyekat, untuk blok, dan kalau boleh mereka nak padamkan terus cahaya Islam ni. Ya, mereka nak padamkan. Yutfi'u nurallah bi afwahihim, nak padamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimma nurih, Allah menyempurnakan nurahu akan nurnya. Maka minta tolong dan bertawakallah kamu kepadanya. Itu syarat besar. Sebab sifat orang beriman bila bertemu dengan musuh apa? Dia akan kuat bersandar dan membanyakkan zikrullah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan. Apa arahan Tuhan? 2 di sini. Wahai orang beriman, bila kamu bertemu dengan musuh, 2 arahan. Pas butuh, hendaklah kamu tetap istiqamah. Yang kedua, wazkurullaha zikran katsira, hendaklah kamu ingat kepada Allah dengan ingatan yang sebanyaknya. Itu maknanya adalah susun cara dalam Al-Quran untuk umat Islam pula mengatasi masalah diajar oleh Al-Quran. Tetap dan banyakkan zikrullah. Dan tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Sebab itu dalam suratul Fath, kalau kita buka tafsir, dia menghurai makna wastaghfir. Iza jaa nasrullah, bila datang nasrullah, bantuan Tuhan, atau datang apa? Fatil Mekah, dapat balik Mekah ke tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau manusia masuk pada agama Islam berbondong-bondong, apa cara dia? Fasabbih, kembalikan kepada Taala balik, tasbih, syukur kepada Tuhan. Wastaghfir, dan minta ampun. Apa minta ampun pula tu? Maknanya sekiranya terlintas di hati kamu kemenangan ini daripada kamu, sila minta ampun. Itu maksud. Kemenangan dari Allah bukan daripada kamu. Kamu aturlah strategi berapa hebat pun, itu tugas lahir yang dituntut. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Kuat, itu tugas lahir. Adapun dalam, jangan dalam bergantung kita hanya kepada Allah. Sesuai kita orang mukmin, mana orang yang batin hati dia ada iman, kepercayaan, keyakinan dengan Allah, iaitu mereka bergantung hanya dengan Tuhan. Itu satu kelebihan bagi orang yang berjuang pada jalan Tuhan. Dia ada satu apa? Satu ruang yang hebat, iaitu apa? Qalbi dia lagi kuat bergantung kepada Tuhan. Kemudian ketika kamu mengembalikan secara segala urusan kepada kami, yakni menyerahkan diri, bergantung kepada Allah Ta'ala dan mencukupkan diri kepada kami, ya, mana apa mencukupkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunah, cukup kami,
Ya, cukup kami dengan Allah, kami tak ada pusing menghadap pada benda lain. Sebab kami mengenali siapa dia Tuhan, siapa dia makhluk. Dengan tulus, dengan bersih, tidak ada syirik dalam kalbi dia. Maka dengan keperkasaan dan kemarahan kami, ya, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru, ya, dengan kemurkaan Allah Ta'ala, Tuhan tindakan apa di sini, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir terhadap kesaan kami apa? Ar-ru'bah, rasa gerun, rasa takut. Dan setengah daripada mukjizat baginda SAW, sebulan perjalanan tu, jarak dia, hati orang kafir nak berdepan dengan baginda tu macam nak pecah dia punya dada. Cuma dia pergi tu macam kata keadaan terpaksa, ada maksudnya. Ya, gegaran dalam cukup gerun dengan baginda sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat. Tu. Jadi Allah Taala cempakkan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'bah. Mana Tuhan cempakkan dalam hati-hati orang-orang yang kafir tu perasaan gerun. Bila gerun dah ada kaki mengeletar nak perang, jangan kan. Memang menyusul mereka kekalahan. Terutama dalam Badar Kubra tu, tengok Allah Taala tunjukkan kuasa besar tu. Dan itulah dalam peperangan yang lain, bila umat Islam bergantung kepada Ta'ala. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Allah berikan kemenangan pada Badar bila kamu apa? Azillah. Mana ada sifat zul wal inkisar, rasa hina diri dengan Tuhan. Kita kata bantuan sampai. Tapi berlainan dengan satu peperangan dia apa? Hunain. Iz'a jabatkum kasratukum. Bila umat Islam rasa, ramai kita ni kan, kalau bahasa kita, ni sekali ram habis orang kafir ni. Dalam peperangan angka, ya, semua kita tengok angka umat Islam lebih sedikit daripada musuh kecuali Hunain. Dalam peperangan Hunain umat Islam angka lebih ramai. Ya, tapi round pertama, oleh kerana mereka dah rasa macam Tuan gegar, hampir kalah. Tapi Rasulullah buat susunan strategi kedua, ya, baru dah beri kemenangan oleh Allah Ta'ala. Itu menandakan apa? Kontak dalaman kita dengan Tuhan kena kuat. Tuhan tak mau tengok dalam kalbi kita bergantung pada yang lain, rasa besar diri dan sebagainya, tahu. Dia nak betul-betul menyerah, tunduk, maka dia akan hantarkan bantuan yang kadang-kadang tak masuk dalam kepala kita nak memikirkan kekuasaan kebesaran dia Maha Agung. Kemudian kami masuk ke rasa takut tersebut semata, ya, kerana mereka mempersekutukan Tuhan. Tuhan cempakkan roba sebab apa tu? Ya, bima asyraku billah, dengan sebab barang yang menyekutukan mereka itu dengan Ta'ala. Ya, mana Ta'ala kenakan tindakan dengan sebab mereka ini melakukan satu benda yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala, itulah syirik kepada Tuhan, dan merupakan zalim yang paling besar. Ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, pesanan Luqman pada anaknya, jangan kamu menyekutukan Tuhan. Sesungguhnya menyekutukan Tuhan ini zalim yang paling besar. Dia ada 3 peringkat kezaliman. Pertama, zalim pada diri sendiri. Ya, orang yang melakukan maksiat, mungkar, dia menenggelamkan diri dalam kejahilan dan semua itu, makna dia zalim diri dia sendiri. Dia ambil tiket untuk terjun tempat azab yang besar di akhirat. Yang kedua, zalim pada makhluk yang lain. Itu kita faham, dia khianat orang, macam-macam lah. Dan yang ketiga, kemuncakkan zalim dengan Tuhan. Dia mencabar ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahawa Tuhan itu tunggal, dia kata berbilang dan sebagainya. Ya, ini zalim paling besar. Dan dalam hadis Nabi kata apa? An-nas bi naba'in azim, manusia dalam jenayah paling besar dengan Tuhan. Akhluqu, aku jadikan dia, wa arzuku, aku beri dia rezeki. Tiba-tiba wayuk badu, dia sembah yang lain dari aku. Ini zalim paling besar. Ya, makan rezeki Tuhan, menumpang muka bumi Tuhan, kemudian sombong, tak nak mengiktiraf ketuhanan Tuhan yang maha dahsyat. Ya, sebab tu orang kafir itu Quran kata apa? Inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang paling jahat yang merangkak atas muka bumi siapa? Allazina kafaru, tu standard orang kafir. Binatang paling jahat merangkak atas muka bumi orang kafir, Quran sebut. Ya, kan saya baca dan Quran sebut benda itu. Betapa dahsyatnya kehinaan yang Tuhan labelkan kepada orang yang menyekutukan akan ketuhanan Allah Ta'ala dengan yang lain. Itu dia punya title, taraf dia. Ya, tak ada pun besar orang kafir. Sebab apa?
Dia telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dilaknat dengan apa? Bima asyraku billah. Ya, dengan barang yang menyekutu mereka dengan Allah Taala, disekutu dengan yang lain. Dia ambilnya patung kayu diukir, batu dipahat, itu dia sembah kan. Benda yang sangat-sangat dimurkai oleh Ta'ala. Kerana mereka mempersekutukan Allah Ta'ala yang maha suci daripada tandingan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak ada satu persanding, tiba-tiba dia buat banding dengan kayu batu. Ini sangat-sangat dimurkai oleh Ta'ala. Daripada tandingan dan keserupaan, laisa kamislihi syai', itu dasar besar itu. Tak ada satu pun serupa dengan Ta'ala. Sebab hakikat lain, semua makhluk, martabat kita adalah harus saja. Wujud kita ni harus, mungkin. Adapun martabat wujudan Allah Ta'ala wajib. Situ dah jauh beza, tak sama. Tidak ada satu ruang persamaan antara kita dengan pencipta yang maha agung. Zatnya, sifatnya, ya, af'alnya. Qala Ta'ala ma lam yunazzil bih, dengan suatu yang Allah Ta'ala tidak menurunkan. Mana mereka membuat itu semata-mata rekaan, bukan wahyu diturun ke api sembah batu apa semua itu, ya. Patung-patung dan sembahan yang tidak pernah Allah Ta'ala turunkan kepada mereka sultanan, mana keterangan, hujah, ya, yang mendasari mereka menyembah dan mentaati, ya. Patung-patung itu tak ada dasar dalam Islam tu. Bahkan disuruh kita hapuskan benda-benda kesyirikan tu. Tapi mereka menjadikan sembahan-sembahan itu berdasarkan kehendak mereka, nafsu, secara zalim, dan itu zalim paling besar, dan keras kepada Allah Ta'ala yang maha luhur dari apa yang diperkatakan oleh orang-orang yang zalim. Ta'alallahu uluwan kabirah, maha suci Allah Ta'ala daripada dakwaan palsu dan sesat, daripada golongan kafir yang mendakwa ada Tuhan selain dari Allah Ta'ala. Wa ilahukum ilahun wahid, Tuhan kamu adalah Tuhan yang tunggal dan tiada lain. Wa ma'wahumun nar, kemudian wa bi'sa mathwaz zalimin, dan tiada lain mana ma'wahum, ada tempat kembali mereka, golongan kafir musyrikin di akhirat, kecuali apa? An-nar, ila neraka, tempat bakaran yang paling dahsyat secara kekal pula tu, ya. Itu kehinaan besar, sebab neraka dia tidak menerima penghuni secara kekal melainkan orang yang tak ada iman je. Kalau yang masuk ke dia tu ada iman, habis dosa dia akan keluar, ya. Itu kemuliaan iman, walau sedikit pun dia akan keluar balik, ya. Dia tak terima. Yang diterima yang tak ada iman, itu dia terima secara kekal, penghuni tetap dipanggil, ya. Kita kalau boleh kita minta nampak pun jangan kan ni. Melintas sirat tu kalau boleh api neraka pun jangan nampak kan. Azab besar tu. Allah. An-nar, mana neraka yang dijadikan bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada Allah Ta'ala, mana menyekutukan Tuhan terbesar dan menuruti hawa nafsu, sebab mereka mengikuti akan kendak-kendak bisikan nafsu jahat mereka, menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian tuan tutup, wa bi'sa, sejahat-jahat, sehuduh-huduh, seburuk-buruk tempat, maswal zalimin, tempat tinggal orang-orang zalim, apa? Ialah an-nar, neraka, yang keluar daripada batasan-batasan ketentuan Allah dan syiar-syiar tauhidnya, ya. Iaitulah seburuk-buruk tempat, ialah an-nar. Dan qala Allah Ta'ala wa laqad sadaqakumullahu wa'dah istakhussunahum biiznih hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah, ila akhir ayat. Sadaqallahu.